لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi yang mulia ni Allah kurniakan kesempatan umur pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaAllah pagi ni kita mulalah sambung balik buku perbincangan kita. Baik, hari ni kita nak bincang bab apa? Isti'adzah ya. Surat 28. Ajar Sa'diah banyak benar kelas tajwid dia. Dah lupa. Dah tak ingat dah Ustaz. Muka surat apa Imam? Itu saya tanya tu. Silap ke Ustaz? Huruf Muka surat apa Imam? 28. Itu saya tanya tu. Muka surat 28 ya? Ya Ustaz, 28. Kita pernah belajar. Yang ni pernah belajar 26 hari bulan 11. Tapi Ustaz Okay. Yang last ke 20 apa tu? Apa? Last kelas ke 12 tu? 26 hari bulan 11. Isti'adzah. Tapi hukum basmalah pun dah ada catatan ni. Oh, dah ada catatan eh? Tapi tak apalah Ustaz ulang. Tak apa dah kot. Kalau tak saya teruskan je. Hukum nun sukun pun sudah kan? Ya, dah ada catatan juga. Okey, bila yang last yang buku yang ada catatan tu? 25 hari bulan 1. 15 hari bulan 1. 24 hari bulan 7. 24 hari bulan 7 2002. Maksudnya yang belum lagi hukum nun dan mim bersabdu. Muka surat 44. Oh, muka surat 44. Ya, yang belum muka surat 44. Oh, okey, baik. Kamu nama saya baik. Okey. Okey. Ada apa soalan nak tanya tak sebelum mula? Saya ingat kita dah cukup perbahasan nun mati dan tanwin ni. Kita dah bahas dah. Jadi hari ni kita nak teruslah pada dipanggil wajibul gunnah, hukum nun dan mim tasydid. Sebelum saya ganjak ke sana, ada tak nak tanya soalan kat saya? Nak bincang berkenaan dengan nun mati dan tanwin? Ya. Ada masih tak faham hukum izhar halqi, hukum idgham, hukum iqlab dan juga hukum ikhfa. Kalau ada masih yang tak clear lagi, boleh bincang, tanya soalan. Kita akan bincang. Kalau tak ada, kita terus. Perbahasan hukum nun dan mim tasydid. Nun dan mim tasydid. Muka surat 44. Okey, 44. Qala musannifuna rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain amin. Hukum nun dan mim sabdu bertasydid. Bagi huruf nun dan mim bersabdu, hukumnya satu sahaja, wajibul gunnah. Ya, wajibul gunnah. Baik, muka surat 44 muka surat 44. Bagi huruf nun dan mim bersabdu, hukumnya satu sahaja, wajibul gunnah, iaitu wajib menyatakan sifat dengungnya dengan sempurna dua harakat. Baik, tengok di bawah nombor 1,
Ada ulama tajwid berpendapat kadar dengung gunnah huruf nun dan mim bersabdu harus dipanjangkan sampai 3 harakat. Ukuran dengung 2 harakat gerakan 2 kali menggenggam anak jari yang terbuka atau membuka anak jari yang tergenggam secara sederhana. Ini adalah perkiraan kadar dengung bagi tingkatan bacaan tartil murattal dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim menurut riwayat Haus bagi qiraat Asim. Jadi ada ulama pendapat bahawa dengung wajibul gunnah ini dilajakkan sehingga 3 harakat. Dibolehkan. Ya, dibolehkan sehingga 3 harakat. Ya. Contohnya innalladzi apa gerakan jari saya. Innalladzi amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. So kita boleh buat hingga 3 harakat pada hukum nun dan mim tasydid. Itu ada setengah pendapat. Baik, muka surat 44 ya. Surat 44. Nun dan mim bersabdu, saya ulang balik daripada atas. Bagi huruf nun tasydid dan mim tasydid bersabdu hukumnya satu sahaja, wajibul gunnah, iaitu wajib menyatakan sifat dengungnya dengan sempurna 2 harakat. Ya, dengan sempurna 2 harakat. Nun dan mim bersabdu berada di pertengahan atau hujung fi'il kata kerja. Ya. Isim kata nama dan huruf kata sendi. Baik, muka surat 44 Muka surat 44. Jadi dia boleh jadi perkataan tu daripada segi grammar bahasa Arab, khususnya saraf ataupun nahu, iaitulah berkenaan dengan huruf nun sabdu dan mim sabdu ni boleh jadi pada kata kerja, kata nama dan juga kata sendi. Ya, kata kerja, kata nama dan juga kata sendi. Dengung menurut bahasa mengeluarkan bunyi melalui hidung atau secara lembut yang keluar dari rongga hidung khaysum berikutan dengan menurunkan anak lidah dan terbukanya langit-langit lembut. Baik, ini kaedah dengung. Tak apa, kaedah dengung ni tak ada masalah sangat, kita boleh buat. Jadi nak cerita bahawa dengung tu menurut bahasa mengeluarkan satu bunyi yang lunak, yang sedap, iaitu daripada hidung. Ya, bunyi itu daripada hidung. Macam inna, bunyi itu daripada hidung. Suara bunyi suara yang lembut keluar daripada hidung. Menurut istilah mutajwid, suara lembut dan sedap yang hanya berada pada nun dan mim. Sebab huruf dengung ni dia 2 je. Nun dan mim. Dia tak ada perbahasan selain daripada nun dan mim. Itu sin mati bertunggang qaf tak ada. Dia mim mati bertunggang qaf, nun mati bertunggang qaf, gitu. Sebab dengung dan tak dengung ni hanya berada pada huruf mim dan nun sahaja. Dia tak ada huruf lain. Tak ada huruf lain. Okey. Baik. Boleh ya jumpa buku tajwid muka surat 44. Ini muka surat 44. Kita bincang bab hukum nun dan mim tasydid. Bahawa huruf nun dan mim adalah huruf bersifat dengung. Apabila terdapat tanda sabdu di atasnya, maka ia wajib didengungkan dengan sempurna 2 harakat, sama ada bacaannya disambung atau berhenti bacaan padanya. Dan bacaan itu bersambung atau berhenti. Nanti kita akan buka Quran, saya tunjuk antara yang bila berhenti. Sambung tu kita tahu di tengah-tengah. Tapi yang bila berhenti ni, macam mana cara kita nak berhenti pada tasydid ni, pada nun dan mim. Ada, nanti kita akan buka Quran, kita akan tengok.
Okey, bagi huruf nun dan mim adalah huruf yang bersifat dengung. Apabila terdapat tanda sabdu di atasnya, maka ia wajib didengungkan dengan sempurna 2 harakat. Sama ada idgham dan dengung idgham lebih sempurna daripada ikhfa, dan dengung ikhfa lebih sempurna daripada dengung sukun izhar, dan dengung sukun izhar lebih sempurna daripada dengung berbaris. Faham tak ni maksudnya? Dia kata daripada segi kesempurnaan dengung ni, martabat paling tinggi dengung adalah nun dan mim bersabdu. Itu tingkatan paling tinggi dengung tu. Nun dan mim bersabdu. Okey. Jadi kata lebih sempurna kepada dengung idgham. Jadi dengung idgham contoh macam may yu'minu min wara'i. So kalau huruf waw kalau huruf ikhfa dikurang sikit dia punya dengung, tahap dengung tu, idgham. Mimma immahin. Baik, nombor 3 mim. Nombor 3 waw, nombor 3 ya. Kurang sikit dia punya tahap kesempurnaan dengung. Paling kurang lagi adalah dengung ikhfa, min qablu, ya. Dan ikhfa lebih sempurna daripada dengung sukun izhar. Sukun izhar ni dengung yang ada pada nun pada hukum izhar. Contoh man amana. So man amana, dengung pada sukun izhar itu, ini taraf yang rendah sikit lah. Dan lebih sempurna daripada dengung berbaris. Macam mana dengung berbaris? Huruf mim dan nun berbaris atas, bawah atau depan. Contoh na, ni, nu, ma, mi, mu. Jadi huruf ni pun ada dengung juga. Bunyi daripada hidung tapi dia berbaris. Ini yang paling lemah. Demikianlah 5 peringkat tertib kesempurnaan dengung pada huruf nun dan mim. Atau dengan erti kata lain bahawa keadaan dengung yang sempurna 2 harakat adalah ketika bacanya bersabdu, kemudian beridgham, kemudian ikhfa, dan dengung dengan sedia ada tidak lebih daripada 1 harakat pada ketika bacaannya, sukun izhar dan berbaris. So itu tingkatan dia. Okey, boleh? Makna dengung lebih sempurna dan kemas. Sifat dengungnya disempurnakan dengan 2 harakat sama ada bacaannya disambung atau berhenti padanya. Dan makhrajnya tetap tidak berpindah atau berubah. Jika huruf nun sabdu tepi hujung lidah, tetap menekan pada gusi gigi depan sebelah atas makhraj nun. Jika huruf mim bersabdu, 2 bibir mulut tetap dirapatkan makhraj mim. Dan sifat dengungnya disempurnakan dengan 2 harakat sama ada ketika bacaan berhenti padanya atau bersambung. Sedangkan dengung idgham, sifatnya dengung disempurnakan dengan 2 harakat kerana berlaku idgham dalam 2 kalimah dan bacaannya bersambung. Dan jika berlaku idgham atau berhenti bacaan padanya, maka sifat dengungnya tidak boleh disempurnakan dengan 2 harakat. Demikian juga terdapat pada bacaan ikhfa dan iqlab. Kemudian bacaan ikhfa makhrajnya direnggangkan sedikit, dan bacaan dengung sukun izhar yang berbaris dengungnya tidak disempurnakan dengan 2 harakat. Ya. Jadi kalau nak katakan apa makna sifat dengung itu sempurna, dapat disempurnakan dengan 2 harakat dengung. Sama ada bacaan itu sambung atau berhenti. Baik, jadi pada hukum nun dan mim bersabdu bertasabdu. Main lagi. Pada hukum nun dan mim bersabdu, Getah. sama ada pada sambung atau berhenti bacaan padanya, tetap dizahirkan bunyi dengung itu. Maka itu sebab dia kata tingkatan dia paling tinggi. Tingkatan dia tinggi. Ya.
sebab dizahirkan dengung tu. Kalau idgham boleh jadi ketika berhenti tak jadi. Contoh min berhenti, tapi bila sambung baru mimma, macam tu. Tapi kalau tasdid tak berhenti ke sambung ke tetap didengungkan. Itu sebab dia kata hukum nun dan mim ini antara yang paling tinggi tingkatan. Tak apa, mungkin tak nampak lagi. Nanti masa kita baca Quran kita akan nampak. Huruf nun dan mim bersabdu dinamakan harf gunnah musyaddad. Artinya huruf dengung bersabdu, atau idgham bi gunnah musyaddad, artinya memasukkan serta bertasydid. Jadi boleh kita kata huruf nun dan mim dipanggil harf gunnah musyaddad, huruf yang ada dengung yang tasydid, ataupun huruf dengung bersabdu, atau idgham bi gunnah musyaddad, artinya memasukkan dengung bertasydid. Okey, tak apalah. Jadi kita test dulu lepas kita baca Quran. Okey? Okey, kita baca contoh pertama huruf mim sebaris ke bawah tu. Kita baca Muhammad wa sammu falamma thumma ghamman bi gham. Baik, kalau perasan biram kita berhenti situ, kita kena berhenti juga kadar 2 hingga 3 harakat. Ghamman bi gham, tak boleh ghamman bi gham, tak boleh sebab mim tu ada tasydid, so kena lama 2 harakat. Ghamman bi gham, baca. Wa alaikum ma hummiltum. Baik, kalau mim mati min tu hukum idgham misal saghir, tapi hummiltum di situ direct terus pergi pada mim, itu yang dipanggil wajibul ghunnah. Ma makkanni fih wala umanniyannahum walakinna innama jannatun na'im wa inna dhunnuka. Okey, boleh kita baca Quran? Okey, semua buka Quran. Sampai mana itu? Sampai mana itu? Muka surat 5 kan? Surat 5. Inna Allah. Benar inna Allah la yastahi ke? Inna Dekat masjid kita buat yang tu Ustaz. Dekat masjid Yang kita ni sini yang sini ada siapa tanda? Ustaz berhenti dekat fiha khalidun. Fiha khalidun. bukan ayat 26 tu. Ustaz mula ayat 6. 26 lagi. Muka mula ayat 26. Saya ada tanda ayat 26. Okey, Allazina yanzuruna. Inna Allah la yastahi lah. Okey, saya baca yang nak ikut A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathala. Baik, kita tengok ini hukumnya wajib gunnah ni. Inna, nampak? Direct terus. Hamzah baris bawah terus direct dengan nun tasydid. Maksud tidak ada perantaraan antara hamzah dengan nun ini, tidak ada perantaraan apa tu huruf nun mati atau huruf mim mati atau maaf, tidak ada perantaraan huruf nun mati lah, huruf nun mati tak ada, atau tanwin. Maksudnya huruf tu tak berbaris tanwin. Huruf apa? Huruf apa tu sebelum nun tasydid tu. Okey, boleh? Ingat, wajib gunnah nun dan mim sabdu. Tapi kalau ini, pasal tak ni azwajum. Ni mim sabdu kan? Kita tengok sebelum mim bersabdu tu huruf ni, huruf yang jatuh sebelum mim tu barisnya satu ke atau barisnya selain daripada satu? Kalau baris dia satu seperti ini, inna baris satu jumpa nun tasydid, maka ni wajib gunnah. Pada mim ni pula tengok sebelum ni baris satu baris dua. Kalau baris dua bukan wajib gunnah. Baris dua asalnya azwajun, jadi masuk jumpa mim azwajum. Sini jadi idgham ma'al gunnah. Sebab apa? Sebelum mim tu ada baris dua, bukan baris satu. Yang dikatakan sebagai hukum wajib gunnah adalah sebelum nun yang bersabdu huruf tu baris di satu je. Kalau sebelum nun yang bersabdu itu sebelumnya huruf berbaris dua, ataupun sebelum tu ada huruf nun yang mati, maka itu bukan hukum wajibul gunnah. Ini kena ingat. Wajib gunnah berapa huruf? Nun dan mim. Nun dan mim. Ya, wajib gunnah nun dan mim yang bersabdu. Kita lihat sebelumnya. Kalau macam ni mim bersabdu, sebelum mim ni huruf jim baris dua. Kalau baris dua ni bukan hukumnya idgham ma'al gunnah. Bukan hukumnya wajib gunnah, tapi hukumnya idgham ma'al gunnah. Okey, boleh? Innallaha la, dia duduk berapa harakat? 3 harakat. Buat 3 harakat. Innallaha la yastahi. Ya, baik. Innallah, nallah, alif lam di situ dan lam di sini tebal. Sebab apa? Lafzul jalalah. Bagaimana kita nak tebal, nak masukkan antara huruf yang nipis kepada huruf yang tebal ataupun perkataan yang tebal? Innallah, nallah, jangan nallah. Innallah, kalau nallah jadi no, bukan no, na. Innallah, nallah, gitu. Innallaha la yastahi. Ini mak tamkin juga. La yastahi ay. Disebut la yastahi ay ni, dia seolah-olah hukumnya macam ma jaiz munfasil kan? Ma jaiz munfasil. Sebab apa? Sebab ada ya yi tu, yi yang ya panjang itu bertemu dengan huruf hamzah. Maka hukumnya mad jaiz munfasil. Ini kita tak belajar lagi lah. Saja saya sebut. Ayyadriba. Di sini hukumnya idgham ma'al gunnah. Ayyadriba dad. Sifat istitalah dad di sifat apa? Yang pertama, bab suaranya apa? Lepas, ada khawah. Yang kedua, bab nafasnya adalah tahan. Termasuklah sifat yang tebal dan sebagainya. Macam mana? Ayyadriba. Yadriba. Tahan nafas, lepas suara. Yadriba. Jangan yadriba. Kalau kata innallaha la yastahi an yadriba mathala, salah. Bukan yadriba. Yadriba. Matikan, tahan nafas serta suara tu lepas sedikit suara tu. Ya.
أن يضرب مثلا ما بعوضة مثلا. Okey, kita berhenti tadi kan. أن يضرب مثلا. Okey, kita ambil balik. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. Okey, baca. Kita tengok yadriba mathalan ma, tanwin dengan mim. Apa hukum ni? Idgham ma'al ghunnah, bukan wajib ghunnah. Apa syarat wajib ghunnah tadi? Sebelum mim atau nun bersabdu, huruf itu baris satu sahaja. Macam ni bukan baris satu, dia baris dua. Mathalan. Jadi bila baris dua bertemu dengan mim, dalam keadaan ini hukumnya idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Ma ba'udatan fama. Tanwin dengan fa hukum ikhfa haqiqi. Macam mana cara ikhfa haqiqi pada huruf fa? Masa kita bunyi dengan ikhfa haqiqi itu kita dah mempengaruhi huruf fa. Ma ba'udatan fa. Ma ba'udatan fa. Nampak? Cara dengarnya kita kita masukkan bunyi bunyi ikhfa haqiqi atau nun mati itu ke dalam huruf fa. Ya, ma ba'udatan fa. Ma ba'udatan fa. Jangan taufa. Ya, ma ba'udatan fa. Ma ba'udatan fa. Ya. Ma ba'udatan fa. Ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Baca. Okey. Faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Okey, sebelum tu fa'amma pasal tak mim tasydid sebelum mim tasydid huruf hamzah baris atas. Tak ada apa-apa yang tak, maksudnya bukan baris dua. Jadi kalau di sini hukumnya apa? Wajib ghunnah. Beza dengan mathalan ma ba'udah. Kalau mathalan ma ba'udah baris dua di atas berjumpa dengan mim. Ini fa'amma baris satu. Lepas tu dengan huruf mim tasydid. Ini hukumnya wajib ghunnah. Ini wajib ghunnah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ, sama juga, annahu nun bersabdu sebelum nun satu baris sahaja huruf hamzah. Ini pun wajibul ghunnah. Annahul haqqu min rabbihim. Okey. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. Baca. وَأَمَّا mim tasydid sebelum mim huruf hamzah baris satu pun sama juga hukumnya dia wajibul ghunnah. واجب غنى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Okay, فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Berarti مثلا situ waqaf lazim. Baik, macam mana nak bezakan waqaf lazim dengan mad? Waqaf lazim dengan iqlab, waqaf lazim dengan iqlab, ya betul, adalah dengan kita melihat penulisan huruf mim. Ya, penulisan huruf mim. Kalau tuan-tuan perasan sini, ini mim waqaf lazim, bukan mim iqlab. Ada setengah baca mathalam yudil, salah kan mathalam, sini waqaf lazim. Bagaimana perbezaan penulisan waqaf lazim dan juga iqlab macam ni? Kita tengok sini, saya tunjuk, ini mim ekor ke tepi.
Bila ekor ke tepi, maka di sini hukumnya waqaf lazim pada tanda ini. Tapi kalau pergi bawah selang 2 baris, mim ba'di, ekor ke bawah. Kalau ekor mim ke bawah, maka hukumnya al-iqlab. Al-iqlab. Jadi di sini yaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Berhenti situ waqaf lazim. Nabi yudillu bihi katsira. Okey, kita baca يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وما يضل به إلا الفاسقين. Okay. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه عهد الله. الذين yang nun mati dengan qaf, ikhfa haqiqi kena tebal bunyinya. Yang jangan yanqu. ينقضون عهد الله من بعد ya sini iqlab min ba'di mitsaqih. Okey, min ba'di ikhfa ni ada apa bacaan yang kita dah belajar? Ada apa kaedah bacaan? Apa kaedah bacaan? Dua Ustaz. Ada berapa kaedah bacaan Iqlab pada hukum ikhfa haqiqi? Dua lah. Okey, dua. Yang pertama Tebal satu, nipis satu. macam mana? Ni kemik kepak biar bibir. Ya. Sama ada dirapatkan ataupun direnggangkan. Bahasa Arab panggil apa tu kalau dirapatkan? Istilah bahasa Arab. Itbaqus syafatain. Ya, dipanggil itbaqus syafatain. Adapun yang direnggangkan sedikit itu dipanggil ibqa'ul furjah. Ibqa'ul furjah. Okey. So yang mana yang lebih tepat untuk kita baca? Yang lebih tepatnya adalah kita rapatkan bibir secara sederhana, itu lagi baik. Okey, itu lagi baik. Okey. Kita baca Okey. Habis kayak ni tadi? Tak habis. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Okey, wa yaqu macam mana qaf? Qalqalah qaf macam mana? Wa yaqu. Jangan wa yaqa. Wa yaqu. Wa yaqu. Saya dah beritahu sebelum ni kalau hukum sifat qalqalah pada qaf yang mati ataupun sifat qalqalah yang lain, khususnya huruf yang tebal qaf dengan ta, jangan diangkat rahang ni. Dia biasa je wa yaqu, wa yaqu. Ya. Cara kita nak tebalkan bunyi qalqalah yang tebal hurufnya, qalqalah huruf isti'la, ya. Wa yaqu, wa yaqu. Jangan wa yaqa. Kalau wa yaqa tak betul. Wa yaqa, wa yaqu, wa yaqu. Okey. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an
yusal apa hukum situ? Idgham ma'al gunnah. أن يوصل ويفسدون في الأرض. Cara nak matikan dad. Fil ard. Itu cara nak matikan huruf ra dan dad. Jangan fil ard. Salah. Fil ard. Nak matikan dad itu raikan sifat-sifat yang ada pada dia, iaitulah sifat tahan nafas dan lepas suara. Maka kita kena apply sifat tahan nafas dan lepas suara. Fil ard tahan nafas lepas suara. Ulaika humul khasirun. Baca. Kaifa takfuruna billah. Ya. Suara imam kurang jelas. Suara saya jelas. Yang ni jelas suara saya. Macam jauh je. Jelas Ustaz, jelas. Oh, jelas tu macam tu punya handset lah kot. Yelah Cik Ju punya kot. Tukar lain besok. Nantilah imam belanja. Okey. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. تمام. كيف تكفرون. كيف مخرج يا مخرج شجرية tekan pada makhraj terus. كيف 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 تك كيف تك كيف تكفروا كيف تكفروا تكفو كيف تكفرون بالله. Kaf ada sifat hamas dan juga syiddah, tahan suara lepas nafas. Tahan suara lepas nafas. Kaifa takfuruna billahi wa nampak saya baca wa kuntum, sebab saya baca wa kun sebab nun mati dengan ta. Nun mati dengan ta hukumnya ikhfa haqiqi, tapi bunyi dengung itu kena nipis sikit sebab huruf ta tu nipis. Wa kuntum, jangan wa kuntum. Wa kuntum. Ya, wa kuntum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Amwatan fa wa kuntum ikhfa haqiqi. Amwatan fa tanwin dengan fa, ya, tanwin dengan fa, ya, sama juga hukumnya ikhfa haqiqi, bunyi dengung tu dah mempengaruhi huruf fa, ya. Saya ulang sekali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Baca. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Thumma, daripada thumma yumitukum tadi. Baik, apa hukum thumma sini? Wajibul gunna. Wajibul gunna. Nampak? Jadi thumma tu hukum ni wajibul gunna. Macam nak kenalnya?
mim atau nun bersabdu sebelum mim dan nun itu hanya baris satu sahaja, maka hukumnya wajibul ghunnah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Okay. Huwallazi khalaqa lakum ma mim itu dia mim. Sini hukumnya bukan hukum wajib ghunnah. Sebab apa? Kalau pasan kaf tu di depan kan, kemudian ada mim. Jadi antara kaf dengan mim tasydid tu ada satu lagi huruf mim. Nampak huruf mim ni? Jadi kalau huruf mim ni huruf mim ni dia kalau pasan kalau pasan lakum tu huruf mim tu kalau tengok di sini antara huruf mim, mim mati dengan mim kan, jadi dia kaf mim, tengah ni ada mim, jadi tak boleh, dia tak boleh jadi hukum wajib ghunnah. Kalau yang ni summa mim tasydid, sebelum mim tu huruf ni baris satu je, macam ni sebelum mim ada mim, tak boleh, dia nak direct baris satu terus pergi pada mim tasydid, macam ni bukan hukum wajib ghunnah. Ma fil ardi jami'a baik. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun. Baca. Baik, thumma ya, mim tasydid. Thumma mim tasydid. Sebelum mim tu tengok urut tha. Urut tha tu baris satu ke atau baris dua, atau kok ada perantaraan antara mim yang tasydid dengan nun dengan tha itu, kok ada huruf-huruf lain? Tak ada. Maka didengungkan hukumnya wajib ghunnah. Thumma ya, thumma. Baik, tengok saya berhenti kat pasal wahun tadi. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun. Fasawwahun. Nampak saya berhenti kat hun. Fasawwahun. Jadi bila berhenti dekat situ mesti zahirkan juga dengungnya, ya. Jangan fasawwahun, salah. Fasawwahun. Dilamakan sikit gunnah tu. Okey, fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Okey, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh, ya. Tadi terputus Ustaz, lain padang. Ini yang tadi tu lakum ma tu dia jadi iklab ke macam mana tadi? Saya tak sempat dengar. Lakum ma ni mim mati bertemu mim, hukumnya idgham mithlain saghir. Okey. Idgham mithlain saghir, mim mati bertemu mim. Dalam ayat ni kan? Ni saya tunjuk ni. Terima kasih Ustaz. Sama. Dia tak boleh jadi idgham, dia tak jadi wajibul ghunnah. Sebabnya dia ada perantaraannya ada mim. Jadi tak boleh jadi wajib ghunnah. Tapi bahasa dia macam bunyi macam iklab juga. Macam mana? Macam iklab lah. Tak, itu irfa' syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Okey. Yang ni mim mati. Ya, tu untuk ba saja. Ya, terima kasih. Baik, ada soalan lain? Lakum ma tu berapa harakat Ustaz kalau dicampur dengan Lakum ma, yang ini pun 2 harakat.
Dua harakat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ustaz, minta maaf lah. Di topik sikit. Okey. Ustaz, yang kalimah turja'un tu kan? Aha. Yang ayat 19 Aha. ayat tu, dia fi'il madi, mudhari' ke Ustaz? Ya, mudhari'. Tapi mudhari' mabni lil majhul. Nampak? Bukan maklum. Kalau mabni lil majhul. Ustaz, sorry, saya nak tanya. Fi'il mudhari' mabni pula. Betul lah. Kalimah turja'un tu di fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' tapi dia panggil mabni lil majhul. Fi'il mudhari' majhul, bukan maklum. Asalnya tarji'un. Tu dia kan ma'rif sukun. Macam mana? Boleh Macam mana? Tak jelas lagi sekali. Boleh tak saya kata ma'rif Ma'arif tak- sukun. Oh, okey. Baik. Kan? Ayat 19. Putus lah, tak apa jelas. Ustaz, turja'un tu ma'rili sukun kan? Ya, ma'arif sukun. Tak saya cakap yang ma'ril sukun ni fi'il mudhari'. Ma'arif sukun fi'il mudhari'. Tak semua fi'il, ya fi'il mudhari' memang semua ma'arif sukun pada kata domir antum, hum. Tapi adakah fi'il mudhari' saja? Tak, pada isim pun ada. Alim ayat 29 tu, itu isim ke fi'il? Ada. Muka ayat 26 illal fasiqin, itu isim. 27 khasirun, itu isim. Okey. Yang hujung kalimah tu kan? Ha. Yang ujung kalimah. Dia jadi ma'arif sukun. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Bagus soalan ni, advance. Okey. Kita baca muka sebelah boleh? Ustaz, lagi satu manhaj tu apa Ustaz? Manhaj. Ada orang kata manhaj umrah, manhaj haji. Saya nak tahu manhaj tu apa? Manhaj. Apa maksud manhaj? Apa maksud manhaj? Manhaj ni satu kaedah yang digunakan pakai oleh seseorang. Contoh, manhaj saya. Itu maksudnya kaedah yang saya guna. Saya guna manhaj ni. Sahabat ustaz kita ni tengok fahaman dia lebih kepada manhaj Wahabi. Contoh, dia lebih pegang pada pegangan Wahabi. Ustaz ni manhajnya manhaj sekian-sekian. Manhaj ayah pin. Manhaj hidayatu minallah tu, yang hadi minallah. Itu maksud manhaj. Maksudnya Macam akidah Ustaz. Macam akidah. manhaj, betul? Manhaj daripada sesuatu pegangan ataupun sesuatu aliran, dia panggil manhaj. Oh, okey. Boleh? Metodologi, manhaj. Okey, betul, metod. Bahasa Arab panggil manhaj. Metodologi. Manhaj itu. Okey, itu dalam bahasa Arab lah, ya. Manhaj salaf, manhaj khalaf. Manhaj ulama-ulama salaf terdahulu. Manhaj khalaf ulama-ulama terkemudian. Itu panggil manhaj, pegangan ataupun metod. Boleh metodologi. Okey. Kita sambung ayat ke-30 ya.
Baik, kita baca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Okay. Inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni wajibul ghunnah. Inni wajibul ghunnah. Inni wajibul ghunnah. Ja'ilun fi tanwin fa ikhfa haqiqi. Inni ja'ilun fi, tengok mulut saya. Ja'ilun fi. Nampak saya terus bunyi lembut pada ikhfa haqiqi pada fa sebab kita nak sebut fa lepas tu. Ja'ilun fil ardi khalifah. Boleh قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Baik, tengok. Qalu qalqalah lembut je. Ataj'alu fiha betul ya, idgham ma'al ghunnah. Man yufsidu fiha idgham ma'al ghunnah. Man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Okay. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Baca. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Okey, qala inni wajibul ghunnah. Nampak tasdid tu? Itu wajibul ghunnah. A'lamu ma sifat tawassut pada huruf ain. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Huruf ain. Huruf ain tu ada sifat tawassut. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Okey, baca. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Okey, situ wajib ghunnah. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ tengok saya dengung nun mati tambah ikhfa iqlab hukum iqlab di sini saya ambil yang dirapatkan bibir secara perlahan. Tengok macam mana saya dapatkan bibir secara perlahan. Tengok bukan jangan faqala biuni bi asma. Maksudnya kita rapat secara lembut. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. إن كنتم صادقين. Kuntum
Situ ada hukum ikhfa haqiqi. Nun mad nun kaf, ikhfa haqiqi tekan pada makhraj kaf terus. Tengok mulut saya. Jangan terus pergi pada kaf. Kaedahnya bila ikhfa haqiqi pada kaf, kita tutup hidung, dia tak akan keluar bunyi dengung. Bila tekan hidung dia sekat terus. Itu betul lah bunyi ikhfa haqiqi pada kaf. Sebab apa huruf ta kan? In kuntum sadiqin. Baca. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Okey, kalau tengok innaka inna wajib ghunnah. Anta ikhfa haqiqi. Innaka antal ikhfa haqiqi ya. Innaka antal alimul hakim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أنبئهم نمت تنبا إخفاء إقلاب ya, إقلاب tutup mulut secara sederhana. Anbihum bi memati dengan ba pun sama juga. Situ hukumnya baru saya belajar lagi, tak apa saya sebut dulu, ikhfa syafawi, tapi bunyinya sama macam Jangan mulut saya. Nun mati dengan ba ambi, mim mati dengan ba humbi. Baik, macam mana cara dia punya dengungnya sama. Kita rapatkan bibir secara sederhana. Tengok. Ambi humbi. Nampak? Jangan bi atau hum. Yang nun mati dengan ba kita renggang, mim mati dengan ba kita rapat. Tak, kalau kita nak rapat dua-dua rapat. Kalau nak renggang dua-dua. Hum bi asma'ihim. Baca. Falamma, lamma sini wajib ghunnah. Sebab direct mim sabdu. Kalau pasal mim sabdu sini patut satu baris. Ya. Jadi kita bahas yang ni ya. Nun mati tambah. Itu mim mati betul dengan ba. Sini hukumnya iqlab, sini hukumnya ikhfa syafawi. Tapi bila sini kita rapatkan bibir sederhana, sini kena rapat. Contoh hum bi asma. Gitu ya. Baik. Sini pula falamma. Sini hukumnya apa? Wajibul ghunnah. Sebab apa ni baris satu je. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Kita tengok ini, ini wajib ghunnah juga. Nun sabdu tapi baru satu je. A'lamu ghaibas samawati wal ard. Baik. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey. Wa ma kuntum, nun mata ikhfa haqiqi, kuntum. Tak, kaf situ ada hamas dan juga sekat suara. Taktumun. Sebelum tu tubadu. Ulang balik. Wa a'lamu, ain ada sifat tawassut. Wa a'lamu, wa a'lamu ma tubadu. Lembut je sebab apa? Dia tengah-tengah. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Sadaqallahul azim. Okey, ada soalan silakan kau nak tanya. Boleh ke? Faham ke? Jelas ke? Boleh semua? Faham Ustaz dan jelas. Ya. Cuma saya nak tanya, kalau tadi yang ikhlas tadi kan, kalau ya ada tu, kalau dalam Rusam Usmani dia tak ada mem kecil tu. Tak ada. Kalau tak ada, maknanya syarat kita tu non mati, berjumpa bah. Kalau macam mana kalau Dalam bukan Rusam Usmani. bukan Rasul Osmani? Ada ke tanda mem kecil tu? Untuk ikhlak. Ada. Ada ya? Senang Tanda lah. tu nak memudahkan, tapi Kalau tak ada. ada tanda kita kena tahulah memang di situ hukumnya ikhlab. Dia alif nun tu ada mim kecil tu, sebenarnya huruf tu huruf nun ke huruf mim? Pada ba tu iyalah. Dia jadi macam mim. Kalau mim kecil tu, apa sebab mim kecil? Sebab apa mim kecil? Ni saya tanya balik. Itu nak tanya alif nun. Alif nun bertumbuh dengan ba. Nun mati. Sebab apa ada mim kecil? Sebab iqlab bermaksud tukar. Ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Itu semua. Ya. Tukar. Dah lupa lah Ustaz. Ingat dah tukar. Terima kasih banyak. Ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Itu sebab dia panggil iqlab tu. Ya, baru ingat balik. Ya boleh lah. Okay, alhamdulillah. Penuh lah, asyik lupa je. Terima kasih Ustaz. Sama. Lupa je kan Cikgu Sadia. Sama lah dengan akak. Aduh. Okey, lain ada? Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Nak tanya, ikhfa hakiki pada pada wama kuntum dengan anta tu ada beza Ustaz? Beza ya daripada segi macam ni Kalau alta sebab daripada atas hamzah tu. Haris tu. Kalau bagi depan kuntum. Tapi bunyinya sama. Kena sengih jugalah kuntum tu. Kena sengih. Kuntum. Alta. Kalau alta senang sebab dia memang sebab kalbi kun sebab dia pada depan muncung. Jadi bila berjumpa dengan nun tu dengan ta pula memang kena sengih. Sengih sikit sebab bunyi nun tu, bunyi ta tu nipis. Kuntum. Alta. Kuntum. Nampak? Sebab huruf tu nipis, huruf ta tu nipis. Ya, Ustaz, kuntum tu kan, kuntum kita muncul sikit dulu baru kita sengihkan Ustaz kan. Pasal dia baris depan. Kan terus kuntum tu. muncung pada kaf sahaja. Kaf saja. Tengok. Kul. Bila pergi kepada bunyi dengung, kena sengih. Kul. Jangan kul. Itu kita buat bunyi dengung tu muncung dulu. Jadi kaf tu depan muncung, bila masuk pada ifa hakiki nun kita dah senyum dah. Kuntum. Begitu. Okey. Ustaz, ulang balik yang qalqalah qaf tu Ustaz. Okey, qaf qalqalah yang dia punya sifat qalqalah ataupun jenis huruf qalqalah, dia ada dua, satu yang tebal, satu yang nipis. Yang tebal huruf qaf, huruf ta. Bila kita bunyikan qalqalah tu jangan angkat rahang ni. Tengok kalau wayaqta'u wayaqa, salah, wayaqa. Dia bukan wayaqa, dia wayaqu. Kita jangan angkat. Just kita pergi pada makhraj qaf, qa, aqu, wayaqu. Jangan angkat wayaqu. Saya tak gerak langsung ni. Wayaqu dengan wayaqa. Bila qa saya buka ni.
wa yaqa wa yaqu wa yaqa wa yaqu. Beza kan? Beza. Ustaz, kalau yang di huruf di hujung hujung kalimah, contohnya yang bertasydid, haqqa, Sama. sama juga. Watawasau bil haqq. Okay, terima kasih. Cuba. Watawasau bil haqqa. Boleh, betul. Ada, itu buka tu. Buka ya. Haqq. Mak haqq. Haqqu. Haqqu. Cuba. Watawasau bil haqq. Kuat sikit quk tu. Watawasau bil haqq. Haqqu. Haqq. Haqqu. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Haqq. Tapi situ ada tasdid kena lama lah. Kita tahan dulu ya. Dan haqq. Cuba. Haqqu. Itu betul tu. Okey. Jangan haqq. Qa tak mau. Qu. Haqq. Banyak kan dulu rasa macam haqqa Ustaz, macam rasanya. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lagi? Awak nak tanya apa? Oh, nak tanya apa ni ayat apa ni huruf ha. Ha tu kita kena sengit dengan mulut. Nak sebut Ha. Tak payah. mulut kita kena sengit ke? Tak payah sengit. Ha. Tak sengit. Ha saja. Tak sengit. Oh, dia tak payah sengit Tak payah. Apa ayat yang kita nak baca? Bagi satu ayat saja. Contoh Alhamdu. Tak payah sengit. Ha. Oh, tak payah sengit mulut Tak payah. Aduh. Alhamdu. Mata. Bolin tu lidah kita tu ke kiri atau ke kanan? Tak perlu. Payah. Tak perlu kan? Pada masa bila? Waladhdallin. Lidah tu ke kiri atau ke kanan? Tak ada perlu kiri kanan. Tak perlu kiri kanan Ustaz. Tak perlu. Sebab lidah mesti kena di tengah-tengah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan. InsyaAllah minggu depan kita buat malam ya. Malam ni saya ada ceramah dengan pelajar-pelajar poli. Takut dia buat habis. Jadi minggu depan saya free. InsyaAllah minggu depan kita start malam. InsyaAllah. Okey semua. Boleh ya? Malam pukul berapa Ustaz? Malam 9.30. Okey. Hari Ahad? Hari Ahad. Okey. Relax sikit. Ustaz, Ya. Ustaz share sikit pengalaman pergi ke masjid tu Ustaz. Masjid Temelloh Jaya? Oh ya, boleh insyaAllah. Saya ke Masjid Temelloh Jaya hari Isnin dan Selasa lepas. Masya Allah sembahyang subuh dia ramai. Memang sebelum ni memang macam solat Jumaat. Tapi sekarang ni saya tengok solat subuh saja lebih kurang dalam 400 orang lah. 300 hingga 400 orang sembahyang subuh. Masya Allah. Memang ramai. Jadi kita buat di masjid kita bermula kita ambil diorang punya modul yang diorang buat tu macam cara nak tarik jemaah. Jadi kita buat di masjid kita start daripada Jumaat baru ni lah. Lepas saya ada video yang saya hantar dalam grup tu, video capture itu caption yang khutbah kedua yang direka sendiri tanpa ikut teks. Kita nak memujuk jemaah ni datang. Tapi alhamdulillah Masjid Azlan kalau ikutkan malam kami malam tu saya datang, saya tengok 1 saf setengah jemaah. Tapi lepas kita umum tu tambah lagi 1 saf. Okey, jadi 2 saf setengah dekat 3 saf. Banyak muka-muka baru. Jadi cara dia buat, dia kata kita kena sentiasa iklan pada jemaah ni supaya dia orang nak datang ke masjid. Bagi pendedahan, kepentingan datang ke masjid dan sebagainya. Kita kena tengok juga keadaan masjid mesti jemaah.
Imam. Di antara Masjid Azlan yang kita nak buat escalator ataupun travelator di tepi bangunan masjid ni. InsyaAllah hari Selasa ni saya panggil Datuk Seri Nizar Jamaluddin, bekas Besar Perak dulu. Dia salah seorang pakar lift kan. Jadi saya sembang dengan dia kata dia boleh bantu. Kita akan buat travelator macam Maidin dan juga Lotus kan. Dia bukannya tangga, dia travelator, dia panggil travelator. So orang yang wheelchair apa semua boleh naik atas guna travelator tu. Jadi doakanlah. Sekarang ni kita ke arah nak meramaikan jemaah di Masjid Azlan Shah. Saya jemput jugalah ibu-ibu yang ada dalam grup ni datang Masjid Azlan ni. Masjid Azlan ni masjid kita semua. Muslimah macam tua-tua ni boleh? Muslimah macam tua-tua ni boleh ke pergi seorang-seorang? Tak ada masalah, datang je. Okeylah. Boleh, tak ada masalah, datang je. Buat macam rumah kita. Ustaz, hukum perempuan kan lebih baik di rumah kan Ustaz. Mana kita Dia ikut pada keadaan. Dulu lain, sekarang lain. Dulu sebab tak aman. Sekarang ni aman. Kalau tak, kenapa kita ada buat slot untuk perempuan? Masjidil Haram contohnya, kenapa Masjidil Haram tak sembahyang di hotel je perempuan, sembahyang di masjid? Jumaat lagi sembahyang di masjid tu. Orang katakan hukum sembahyang perempuan sembahyang di rumah. Sebab apa kita lebih afdal lah Ustaz ya kalau kita ke masjid tu ya Ustaz? Ya, dah tentulah afdal di masjid lagi daripada di rumah. Dah tentu masjid lagi afdal. Yang itu ambil alasan yang kalau pergi supermarket elok je boleh pergi Ustaz. Macam mana? Kalau pergi masjid tu nak ikut hukum, kalau pergi supermarket tu elok je tak ikut. Tahu tak? Saya tak payah uraikan banyak, semua orang tahu. Yelah, nanti kita pergilah. Saya jemputlah semua datang ke masjid. Doakan kita memang ada rancangan nak meramaikan masjid setiap minggu kita buat. Masjid Azlan duit dalam 300,000. Wah, banyak. Saya ingat masjid banyak pada masjid kerajaan. Ini Masjid Temerloh-Jaya, sembang dengan pengurusi dia, masya-Allah, Dr. Abdullah. Memang bagus, saya sembang dia. Dan membina hubungan yang rapat dengan dia tu. Dan dia meminta saya jadi imam juga di masjid tu. So saya pergi Pahang. Mak mentua saya orang Pahang. Adik mak mentua saya pun dalam ni. Mak Andak ada dalam ni. Orang Pahang juga. Jadi itulah dia masya-Allah. Saya ingat duit Masjid Azlan paling banyak. Rupanya masjid dia orang lagi banyak duit. Tanya berapa, tanya kat Bendahari Haji Hassan. Dia kata kami ada 700,000. Lagi banyak. Tapi dalam keadaan belanja duit. Orang susah bagi, siapa datang mesti bagi, program masyarakat, anak muda, kelas jahit, apa semua, kelas memasak. Breakfast orang bagi ya Ustaz, breakfast. Macam mana? Dengan cerita dia orang breakfast pun bagi ya Ustaz? Tak semua breakfast. Oh. Breakfast kuliah duha sahaja. Okey. InsyaAllah doalah kita buat Masjid Azlan. Kalau ada apa program nak cadangkan Masjid Azlan, silakan. Kita akan buat. Okey, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa minggu depan 9:30 malam ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih.